Saya cadangkan Nadia, kalau kita boleh jemput sekali lagi Puan Robiah ke? Kalau Puan Robiah dah bersedia. Okey, baiklah. Puan Robiah ada dah ke? Dah bersedia. Alright, okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, kita teruskan dengan Puan Robiah ya. Ya. Okey, terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Dengar. Dari aspek usaha manusia yang hidup di dunia ini dengan bercucuk tanam dan berurus niaga dengan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Bulan Ramadan mempunyai hikmah seperti berikut. Satu, ganjaran pahala amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak akan digandakan menjadi 1000. Mengikut hadis, setiap huruf Al-Quran Al-Karim mempunyai 10 pahala yang akan membuahkan hasilnya 10 kali ganda di syurga. Pada bulan Ramadan, setiap huruf tersebut melahirkan bukannya 10, malah 1000 ganjaran buah pahala di akhirat. Teruskan. Sesungguhnya setiap huruf daripada huruf-huruf ayat Al-Quran seperti ayatul kursi akan membuahkan 1000 hasil ganjaran pahala pada hari akhirat kelak. Dan pada setiap hari Jumaat pada bulan Ramadan, pahala tersebut akan berlipat ganda lagi. Dan setiap huruf akan menjadi sebanyak 30,000 kali ganda pada malam Lailatul Qadar. Benar, sesungguhnya lah Al-Quran Al-Karim memberikan kepada kita bagi setiap hurufnya 30,000 pahala yang abadi. Umpama buah-buahan pohon tuba yang bercahaya dan berkekalan di dalam syurga pada bulan Ramadan untuk direbut oleh orang-orang mukmin yang tidak terkira banyaknya. Renungilah dan hayatilah perniagaan yang suci, kekal dan menguntungkan ini. Kemudian fikirlah tentang mereka yang tidak menghargai nilai huruf-huruf yang suci ini. Alangkah besarnya kerugian yang ditanggung oleh mereka. Dengan lain perkataan, bulan Ramadan Al-Mubarak ini menyerupai sebuah perayaan perniagaan akhirat yang sangat menguntungkan, seperti bumi yang sangat subur untuk menghasilkan hasil-hasil tanaman akhirat. Ramadan adalah umpama hujan yang turun pada musim bunga. Ramadan juga adalah umpama pesta yang besar dan perayaan yang meriah untuk mempamerkan perarakan peribadatan manusia bagi menzahirkan keagungan dan rububiyah ilahi. Oleh itu manusia disuruh berpuasa agar dia tidak terus lalai dan alpa, tidak makan dan minum yang keterlaluan seperti nafsu haiwan dan dapat mengelak daripada terus tenggelam dalam syahwat dan perkara-perkara yang tidak memberikan apa-apa faedah. Melalui puasanya dia menjadi seumpama sebuah cermin yang membalikkan sifat as-samadiyah. Dan dia keluar buat seketika daripada sifat kehawainan dan masuk ke dalam satu keadaan yang menyerupai malaikat, atau dia menjadi individu yang melibatkan diri dalam perniagaan akhirat dan menjauhkan diri daripada tuntutan dunia yang sementara ini. Benar, Ramadan Al-Mubarak memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang berpuasa di dunia dan yang fana ini. Satu bulan Ramadan sahaja boleh memberikan kepada seseorang yang berpuasa hasil yang boleh diperoleh oleh orang yang hidup selama 80 tahun. Hakikatnya kedudukan Lailatul Qadar yang disebut dalam Al-Quran sebagai lebih baik daripada 1000 bulan adalah menjadi bukti kepada rahsia ini. Teruskan ya. Ya, teruskan, silakan. Misalnya, seorang raja akan menetapkan hari tertentu pada setiap tahun
pemerintahannya, sama ada pada hari pertabalannya atau hari-hari kebesaran kerajaannya sebagai hari perayaan buat rakyatnya. Pada hari itu, baginda menganugerahi rakyatnya dengan ihsan, nikmat dan kebaikannya dengan diberikan sepenuh perhatian. Baginda menjemput rakyatnya masuk ke balai rung serinya tanpa ada takbir dan layanan istimewa diberikan kepada mereka. Begitulah juga dengan Yang Maha Berkuasa, yang azali, yang memiliki ketinggian dan kemuliaan, iaitu Sultan yang azali dan abadi, dan Sultan yang maha mulia bagi 18,000 alam pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintahnya yang mulia lagi tinggi melalui Al-Quran Al-Karim yang ditujukan kepada 18,000 alam tersebut. Oleh itu, ketibaan bulan yang berkat ini dianggap seperti sebuah pesta dan perayaan ilahi yang istimewa lagi meriah. Ia seperti sebuah pameran Rabbani yang amat hebat. Bulan Ramadan umpama satu majlis kerohanian yang menakjubkan, yang merupakan satu tuntutan hikmah, hari-hari teristimewa yang meriah dan menyeronokkan. Justru bulan tersebut mestilah dipenuhi dan dihidupkan dengan ibadat puasa agar manusia bebas daripada sifat-sifat yang rendah dan nafsu serakah haiwan. Puasa yang paling sempurna ialah puasa yang melibatkan semua panca indera manusia seperti mata, telinga, hati dan fikiran berpuasa bersama perut. Ini bermaksud orang yang berpuasa itu hendaklah menjauhkan panca indera tersebut daripada perkara-perkara yang haram, buruk dan tidak berfaedah, serta memandu setiap panca indera kepada pengabdian mereka yang khusus. Contohnya bagi menahan lidah daripada bercakap bohong, mengumpat dan mengeluarkan kata-kata buruk. Sentiasalah membasahkan lidah dengan membaca Al-Quran Al-Karim, bertasbih dan berzikir dengan memuji nama-namanya, berselawat ke atas Rasulullah SAW dan beristighfar serta memohon keampunan ke atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Contoh seterusnya, menahan mata daripada melihat mereka yang bukan muhrim dalam batas-batas yang diharamkan, serta menutup telinga daripada mendengar perkataan-perkataan yang keji. Hendaklah mengarahkan mata dan telinga untuk membaca dan mendengar perkara-perkara yang benar dan dalam Al-Quran. Dengan demikian seluruh panca indera yang lain turut berada dalam keadaan berpuasa. Seperti yang diketahui, perut merupakan sebuah kilang yang sangat besar. Jika ia diarahkan bercuti daripada bekerja melalui berpuasa, maka operasi bengkel-bengkel lain yang lebih kecil dapat mengikutinya dengan mudah. Okay, dah habis ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan ya. Berkenaan dengan aspek yang ke-8 ini, saya suka untuk memahamkannya sebagai ganjaran yang besar. Di perihal ganjaran. Jadi tadi aspek yang ke-6, Allah dianalogikan Ramadan ini adalah masjid. Jadi maknanya masjid itu maknanya untuk kita fokus kepada sujud. Sujud itu sama ada yang fizikal, sujud dalam solat itu, ataupun sujud pada maknawinya, iaitu penyerahan dan kepatuhan mutlak kepada Allah. Maka dalam aspek yang ke-7 diteruskan pula dengan perihalan ganjaran yang besar, dilipat gandakan sehingga 30,000 gandaan. Okay, maknanya ada unsur-unsur maknanya ganjaran tersebut bersifat maknanya cahaya yang akan membuatkan kita girang gembira pada kehidupan sama ada jasmani ataupun rohani. Dan ini adalah ibarat satu bentuk peristiharan kegembiraan daripada pemilik segala alam warna ini untuk menganugerahkan anugerah yang besar kepada semua yang dimilikinya. Okey, di kalangan makhluk-makhluknya, untuk utamanya
untuk hamba. Diberi bidalan jagi ibarat sultan yang buat majlis penganugerahan sempena dengan satu perkara yang menggembirakan begitu. Cumanya di sini ada satu perkara yang menarik perhatian saya berkenaan dengan 18,000 alam. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ibarat sultan yang maha mulia bagi 18,000 alam. Jadi nak pada menyatakan bahawa alam yang dapat kita capai ini hanya mungkin beberapa saja berbanding banyak lagi alam. Dan kesemua alam ini dalam takbir Allah, dalam milik Allah, dan semuanya itu turut bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Lantaran pada bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Maka pada menyatakan kegembiraan itu menyeluruh. Kalau macam Sultan Selangor punya birthday, kat Selangor saja cuti. Negeri lain tak cuti. Okey, maknanya kalau Sultan Johor punya birthday, maknanya Johor saja yang terlibat. Tapi ini adalah Sultan segala Sultan, pemilik alam buana, maka seluruh alam bergembira akan kedatangan bulan Ramadan itu. Pada menyatakan betapa besarnya, hebatnya ganjaran. Maka sesuai dengan besarnya ganjaran, maka mujahadahnya juga perlulah berpatutan dengan ganjaran yang besar tersebut. Maka dia nyatakan di sini, perkara pertama, ada dua perkara yang perlu untuk dilaksanakan sesuai dengan ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan, iaitu mengawal nafsu, mengikat nafsu itu, dan perihal nafsu akan ada dalam aspek yang seterusnya. Dan yang kedua adalah pastikan puasa itu puasa yang sempurna. Yakni tidak hanya melibatkan perut yang menahan diri daripada makanan minum, tetapi juga menahan segala panca indera kita ini daripada perkara-perkara yang terlarang dalam syariat kita yang suci ini. Maka itulah maknanya supaya bila kita faham ganjaran itu besar, maka mujahadahnya juga kena hebat, dan puasa kita juga kena menyeluruh pada jasmaninya dan pada rohaninya, pada pemikirannya dan pada maknawinya terutamanya. Itulah sedikit huraian saya. Silakan Prof. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya kalau kita menghayati atau baca Quran, kita dapat pahala 10 pahala. Ini ada dalam hadis sebenarnya. Hadis sebut macam itu. Badui zaman dekat sini ceritakan, biasanya kalau naklah untung banyak, okey, dan ganjaran banyak, inilah masa itu Ramadan, bulan Ramadan sebenarnya. Kalau kita berzikir, membaca, atau menghayati, atau beristighfar, bersalawat, macam-macam biasanya, masa itulah kita dapat ganjaran dan pahala banyak. Dan dia bagi contoh, dan dia cakap, kalaulah ayat Al-Kursi sahaja, pada waktu biasa berapa, pada waktu bulan Ramadan berapa boleh dapat biasanya? Lebih-lebih 1,000, okey, pahala atau beribu-ribu pahala. Dan pada malam Jumaat atau hari Jumaat atau pada malam Lailatul Qadar, pahala itu boleh sampai biasanya 1 huruf 30,000 ganjaran atau lebih. Because Quran biasanya sebut Lailatul Qadar lebih besar atau bagi banyak dari 83 tahun. Kalau kita fikirlah umur kita beberapa biasanya, kalau umur manusia 70 tahun, tak sampai 80 tahun, kata walaupun tak sampai 80 tahun, tapi satu Ramadan atau bulan Ramadan sahaja kita boleh dapat ganjaran seperti satu umur pada satu malam Lailatul Qadar. Ya, ini biasanya untung besar pada waktu bulan Ramadan. Dan kemudian dia dekat sini dia cakap, sebenarnya paling bagus puasa biasanya sempurna, dan kita boleh terlibat semua panca indera atau anggota-anggota kita, seperti mata, telinga, hati, fikiran, hayalan, dan semua sekali biasanya boleh jadi okey, lebih baik daripada yang biasa. Macam mana? Dia bagi dekat sini biasanya contoh, menjauhkan
panca indera tersebut daripada perkara-perkara yang haram atau buruk atau tidak berfaedah biasanya. Dan seperti contoh dia bagi sekali lagi, bagi menahan lidah daripada bercakap bohong atau ghibah biasanya atau perkataan-perkataan yang buruk. Dan kita ganti itu dengan berzikir, berfikir, beristighfar, bertasbih, bersalawat, macam-macam kita boleh buat dan minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa dan kita telah dilakukan. Dan dia cakap satu lagi contoh, menahan mata daripada melihat mereka yang bukan muhrim dalam batas-batas yang diharamkan. Dan kita tengok biasanya dengan mata itu yang bertafakkur dengan, atau kita terlibat biasanya telinga kita berdengar Quran atau hikmah-hikmah perkataan macam itu sebenarnya. Dan dia cakap dekat sini, kalaulah perut puasa, yang lain-lain kawasan dalam badan kita memang ikut perut juga, dan they juga atau mereka juga buat puasa dan they biasanya ikut arahan perut juga. Dan okey, insyaAllah. Sebenarnya macam inilah dekat sini, bulan Ramadan biasanya bulan beribadah dan jauhkan diri atau sendiri daripada yang perkara-perkara yang buruk. Dan pahala biasanya tinggi sangat atau banyak sangat pada bulan waktu Ramadan atau puasa. Allahu a'lam. Alright. Okey, baik. Terima kasih Prof di atas ulasan Prof dan juga Ustaz Fakhur Razi. Dan juga terima kasih ke Nadia kerana membantu saya mengendalikan sementara majlis kita tadi. Jadi kita sambung teruslah ya Prof. Saya juga ingin dan maklumkan dan juga saya ingin alu-alukan juga partisipan kita kalau ada apa-apa soalan ataupun ingin memberi ulasan tambah ataupun memberi komentar ataupun ingin bertanya soalan, boleh mute ataupun juga boleh ajukan soalan dekat dalam ruangan chat kita juga ya. Okey, insyaAllah. Alright. Okey, jom. Boleh saya tambah sikit? Boleh silakan. silakan tuan. Silakan, Ada tuan. dalam teks pertengahan teks aspek ke-7 ni, ada dikatakan seolah-olah Al-Quran juga diturunkan ataupun ditujukan kepada 18,000 alam yang lain. Agak itukah maksudnya? Okey, baik. Kita berikan Ustaz Fakhur Razi dulu sebagai untuk mengulas soalan daripada Tuan Khairul. Silakan Ustaz. Alamat, tak jelas soalan tadi macam mana? Pertanyaan pasal alam apa tadi? Ada disebut dalam teks ini. Okey, silakan Tuan. Tuan sendirilah. Dalam teks ni ada disebut pada bulan Ramadan Allah SWT menurunkan perintahnya yang mulia lagi tinggi melalui Al-Quran Al-Karim yang ditujukan kepada 18,000 alam tersebut. Maknanya Al-Quran mengikut perenggan teks ini ditujukan juga bukan setakat dunia ni ataupun cakrawala yang kita dapat lihat ni, mungkin cakrawala yang lain. Adakah begitu pahaman saya, betul ke? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya Allah SWT juga sebenarnya lah gini, dia tanggapan saya begitu. Bila disebutkan tentang 18,000 alam, dia merujuk kepada betapa hebatnya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya itu maknanya dimanifestasikan keseluruhan kandungannya melalui segala perkara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita fahami begini, maknanya Nabi itu diutuskan untuk sekalian alam. Adapun Al-Quran itu dimanfaatkan untuk hamba ataupun makhluk Allah yang ditaklifkan, yang mukallaf. Okey, maknanya hamba yang mukallaf tu termasuklah manusia dan jin. Jadi alam yang takkan manusia dapat kaji, maka begitulah. Di sana ada juga alam yang beyond alam manusiawi ini.
Macam tu. Jadi semua alam tersebut Nabi diutuskan kepada mereka. Tetapi yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan Al-Quran hanya manusia dan jin, kerana itu saja yang mukallaf. Yang saya faham macam itulah. Jadi ia pada menyatakan bahawa bukanlah mana katalah alam haiwan pun kena fahami Al-Quran, bukan begitu. Ia pada menyatakan Al-Quran itu simbol kerahmatan, dan yang menyatakan kerahmatan Al-Quran itu adalah Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam. Itu ada isyarat yang menunjukkan kepada kita bahawa ibadat utama dalam bulan Ramadan adalah maknanya tetap membaca Al-Quran beriringan dengan selawat. Maka kalau alang-alang kita dah bicara begini, maknanya saya bagi bidalan, segala ibadat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu ibarat kita mengumpul lilin, dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah ibarat kepada nyalaan lilin tersebut. Jadi jangan kita hanya mengumpul lilin tapi kita lupa untuk menyalakannya, dan jangan kita hanya ada semata-mata nyalaan tetapi kita tidak bersedia untuk mencari lilin. Maka sempurnakan urusan pencahayaan kita itu dengan kita mengerjakan sebanyak mungkin ibadat, ibarat kepada mengumpul lilin, dan pada masa yang sama kecerdikan kita jangan lupa maknanya nyalaan pada lilin tersebut, iaitu selawat. Maka lantaran itulah maknanya akhirnya bila kita maknanya dapat satu perkara yang menerangi kehidupan kita yang zahir dan yang maknawi itu, maka di situ mendatangkan rasa syukur. Sebenarnya ganjaran yang Allah berikan pada kita itu adalah Nabi SAW itu sendiri. Bukanlah segala bentuk maknanya lipat ganda, maknanya pahala dan sebagainya, bukan. Itu sempurna saja. Ini kena dia fahami dengan mata hati yang hidup, macam tu. Jangan sampai hanya semata-mata terpesona dengan ganjaran-ganjaran yang pelbagai, tetapi hati mati daripada tertambat dengan baginda Nabi SAW. Ini sebenarnya poin yang saya ingin nyatakan sebagai khulasah di akhir, tetapi saya nyatakan di sini sebab kita dah sentuh berkenaan dengan 18,000 alam itu, Tuan Haji. Terima kasih atas soalan Tuan Haji. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas ulasan Ustaz tadi. Jika mungkin kita boleh dengar juga tambahan ulasan daripada Prof Adam sendiri. Silakan Prof. Saya ingat tak perlu lagi sebenarnya. Adik, payahlah adik duduk belakang adik. Tak mau buat betul. Macam ni tadi biasanya apa nama? Aspek yang ke-6. Getah rambut dengan tu. Yes, Aspek yang ke-6 biasanya the dunia atau alam biasanya nak sediakan atau apa nama? Siapkan sendiri untuk menerima Quran. Sebenarnya seluruh alam termasuklah cakrawala biasanya tunggu-tunggu ini. Seperti nak jemput satu majlis, okey? Yang sangat indah ya Prof. Sorry? Menunggu majlis yang sangat indah dan besar. Exactly, yes. So semua biasanya cakrawala pun termasuk, semua mahlukat-mahlukat biasanya menunggu apa nama? Raya ini. Seperti Bayram atau apa nama? Hari Raya. Ya. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala buat biasanya Ramadan itu seperti hari raya untuk seluruh mahlukat dan 18,000 alam ini. Ya. Allahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Prof di atas ulasan tambahan daripada Prof yang menambahkan lagi kefahaman kita untuk lebih jelas daripada pelbagai aspek yang lebih luas untuk mendekatkan kita pada tauhid untuk Allah ya.